Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam maju Johor. Terima kasih. Saja test suara nak lawan pengurusi majlis, suara dia sedap. Terima kasih pengurusi majlis. Yang sama-sama kita hormati, yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Muhammad, Pengarah Pilihan Raya P143 Pagoh Barisan Nasional. Tuan Haji Muhammad Noor Haji Taib, Timbalan Pengarah Jentera Barisan Nasional bagi PRU ke-15 Pagoh. Tuan Haji Muzamil bin Ali, Naib Ketua UMNO Bahagian sebagai penyelaras pilihan raya bagi Parlimen Pagoh. Datuk Hajah Noriah Mahat, Ketua Wanita, Ketua JR dan Ketua kepada ibu-ibu. Di Muar saya panggil ibu-ibu lah. Orang-orang yang penting, terutama kepada pengundi 18 tahun yang perlu kita dekati. Yang berhormat Insinyur Muhammad Fazli, Esko Kerajaan Negeri Johor, Ketua Pemuda Pagoh. Cik Siti Hajar, Ketua Puteri. Yang saya hormati Datuk Sama Arifin. Dia ada orang lama yang saya kenal. Satu Datuk Sama Arifin, satu Datuk Tahir Taat. Sebab taat sangat sampai dia lupa perjuangan. Tapi yang ini alhamdulillah bukan sahaja pengurusi tetap tapi masih terus kuat. Orang yang pernah menjadi wakil rakyat. Setiap wakil rakyat akan rasa digugurkan. Dia pernah rasa disokong dan dinaikkan. Dia juga akan rasa diturunkan daripada kedudukan. Tapi itu bukan ukuran. Ukurannya bila dia terus bersama dengan perjuangan. Inilah orang yang taat dan setia kepada perjuangan. Rakan-rakan kepimpinan di bawah, Ketua Cawangan, pengurusi PDM yang tak dapat saya sebut satu persatu. Kalau kat Muar boleh saya sebut semua, tapi saya nak sebut dua orang. Datuk Adam Ahmed. Entah apa jawatan di dalam Mubarak saya tak tahu. Saya bertanding sana, dia ada sana, saya pergi sini pun dia ada sini. Seorang lagi Tuan Haji Najib di belakang tu. Mantan wakil rakyat kita juga, Dun Bukit Pasir. Suatu perkara yang kita tak pernah terbayang selepas 2018. 2018 dijanjikan macam-macam kita tahu. Tetapi Malaysia dah tak ada dalam cerita yang elok-elok dah. Malahan ada banyak benda pelik. Orang PAS boleh duduk dalam majlis Barisan Nasional. Tak terbayang kita, Muafakat Nasional dah tak ada. Dia keluar PAS, bawa penyokong dia pula sokong kita. Dan yang terbaru ada orang PAS bertanding bawah tiket Barisan Nasional. Di Sabah orang bersatu bertanding bawah GRS bersama Barisan Nasional. PAS di Semenanjung bersama PN, Perikatan Nasional. PAS di Sabah sokong gabungan GRS dengan Barisan Nasional. Politik kita dah cacah marba. Termasuklah saya salah seorang mangsa. Saya sebut mangsa. Ini semua salah Mak. Tuan-tuan, pilihan raya negeri Johor. Semua orang tahu keputusan. Tuan-tuan sayang ketua bahagian tuan-tuan ni. Tetapi sebagai pemimpin yang saya nak beritahu semangat dia. Nak menang ni, dia tanggung semua. Bila diumumkan orang lain bertanding atau ura-ura orang luar bertanding Pagoh ni, marah orang Pagoh. Semua nak dia. Tuan-tuan ingat saya nak sangat pergi Pagoh. Saya pun nak duduk Muar juga. Masing-masing ada kehendak. Kita tak pernah ada orang Muar bertanding Pagoh, orang Pagoh bertanding dekat tempat lain ni. Hari ni Johor sebab cacah marba politik kita ni,
Tak nak cerita lompat, orang dah tahu dah. Datuk Hasni, Ketua UMNO bahagian Pontian bertanding dekat Sempang Renggam. Datuk Seri Khalid Nordin daripada Pasir Gudang bertanding dekat Kota Tinggi. Ada sebab. Dan saya di Muar bertanding di Pagoh. Saya belum jumpa lagi orang Muar. Besok pagi baru nak jumpa. Saya tahu cerita ni 3 bulan dulu. Usaha nak kekalkan dia pun dah buat. Usaha tak nak bawa saya ke Pagoh pun dah buat. Cari semua orang ni. 2 sebab besar kenapa saya setuju. Pertama, saya tak nak orang luar negeri Johor bertanding di Pagoh. Kalau ia pun nak bawa orang, biarlah pemimpin dalam negeri Johor. Bukan tak suka negeri lain. Johor ni ramai pemimpin. Kita pernah ekspor pemimpin kita dulu-dululah. Sampai ke Perak. Fatimah Hashim, menteri wanita pertama duduk dalam jemaah menteri, orang Muar. Menteri besar orang Muar tak usah ceritalah, berderet-deret. Waktu itu dia tak ada kenal pemimpin datang daripada negeri mana. Tetapi Johor, tempat lahirnya UMNO ini, sentiasa mengeluarkan pemimpin. Dan pemimpin ini kita boleh hantar keluar. Takkan kita nak suruh orang bertanding di Pagoh ini. Itu yang pertama. Kedua, saya dapat mesej yang cukup banyak mendoakan bukan kemenangan kita sahaja. Dia doakan kekalahan orang yang kita nak lawan ni. Orang Sabah telefon saya, "Tok, saya jauh di Sabah. Saya doakan Tok menang, kalahkan Sipolan-Sipolan." Ada bahagian lain doa menang suruh kalah tu? Tak ada. Yang mengharapkan kita menang ini bukan hanya nak satu kursi. Kita nak pastikan demi survival UMNO, parti ini perlu kita tutup rapat. Orang parti itu boleh marah saya. Saya cakap ni dalam tempoh pilihan raya. Saya tak cakap dalam tempoh buat kerja. Syed Saddiq saya tak pernah tegur. Semak Twitter. Jangan jadi macam satu orang PPBM bertanding di Macang ni. Masa dia berkuasa kutuk PAS bagian nak gerak, akhirnya hari ni bertanding bawah tiket PAS. Itu orang yang ada prinsip konon nak diundi ni. Saya tak pernah tegur Syed Saddiq. Ni saya nak beritahu depan semua orang, ada kamera dan sebagainya. Kenapa saya tak pernah tegur Syed Saddiq? Saya bertanding di Muar dan kalah. Saya bertanding di Muar nak jaga Muar. Lepas saya kalah, saya takkan ganggu wakil rakyat yang dipilih. Sebab apa? Kalau kita ganggu, orang Muar rugi. Tiba pilihan raya saya tunggu nak sesah budak ni. Tuk lawan kat Pagoh. Tak sempat nak sesah dia. Saya hantar ketua pemuda pergi lawan. Tuan-tuan, saya diminta untuk bertanding pilihan raya negeri Johor pun. Saya beritahu pucuk pimpinan. Bukan saya tak nak, bukan saya nak bertanding parlimen. Saya nak pastikan PRN itu kita menang. Jangan bawa perkara-perkara yang boleh menimbulkan isu-isu dan polemik. Macam saya ke Pagoh, saya beritahu dengan kepimpinan, saya takkan tukar keahlian UMNO saya daripada Muar ke Pagoh. Saya akan kekal di Muar. Sebab apa? Sebab pilihan raya ini lepas tu ada pemilihan parti. Kalau Razali bertanding di Pagoh, tukar pula UMNO ke Pagoh, dah tentu goyang ketua bahagian tuan-tuan ni. Itu tak apa. Takut ada gerakan tak nak bagi menang. Sebab takut kalau menang jadi ketua bahagian Pagoh. Saya tak minat jadi ketua bahagian Pagoh. Sebab Pagoh dah elok. Pagoh ni satu hidangan yang dah elok. Lengkap serba-serbi. Razali ni nasi tambah je. Kalau pergi perang dah penat ni. Dah melepek dah kita ni. Musuh ni tengah kuat. Kita dah tinggal 10 orang. Tiba-tiba datang lagi 10 orang bertenaga. Semangat tak yang melepek ni tadi? Saya nak bantu yang itu saja. Semangat orang Pagoh nak menang ni daripada hari pertama dulu. Bawa pergi latihan sampai ke Terengganu, jumpa dengan hadiah wang, kursus tak berhenti. Dah ikhtiar habis dah. Sikit lagi 512 kurang. Yang mana nak cari? Wanita tahu ada 1000 orang dalam kawasan hari itu tak keluar mengundi, mungkin sebab Covid agaknya. Kita tahu pengundi luar yang putih tak balik atas alasan yang tuan-tuan pun tahu.
Kalau yang ini tuan-tuan buat, menang dah Paguh ni. Tapi dalam pilihan raya yang kita lawan bukan Syahrudin Jamal, bukan calon biasa, presiden parti, dan juga bakal Perdana Menteri kalau dia dapat tubuh kerajaan. Dia dah umum 160 lebih dan nampak tanda menubuh kerajaan sebab nak beri keyakinan. Saya nak beritahu tuan-tuan, malam tadi siapa ada di Johor Bahru, tidak ada sekali yang betul-betul kita nak orang undi kita sebab kita hentam parti lawan. Kita tunjukkan rakyat 7 bulan sahaja menubuhkan sebuah kerajaan yang stabil. Banyak faedah yang dapat kita perolehi. 60.9 bilion menduduki kembali tangga pertama dalam tempoh 7 bulan. 2, 3, 4 negeri yang bawah kita ni kalau campur pun tak boleh lawan 60.9 bilion. Itu baru 7 bulan. Kalau 1 tahun 7 bulan, 2 tahun 7 bulan, saya percaya Johor akan dapat faedah. Itu pun Yang Amat Berhormat Menteri Besar beritahu, kalau nak lagi hebat, Johor kerajaannya mesti selari dengan kerajaan persekutuan. Johor disasarkan 20 kursi. Paling sikit. Kita salah satu. Tapi saya nak beritahu orang Paguh, selain daripada 20 kursi yang disasarkan, kita ada misi lebih besar. Apa misi dia? Orang Melayu tuan-tuan berpecah teruk. Suka tak suka, salah ada pada kita. Pemimpin-pemimpin UMNO. Yang Melayu pecah ini sebab pilihan terlalu banyak. Anak-anak muda mempunyai pilihan, parti Melayu terlalu banyak. Semua parti ni lahir daripada perut kita, perut UMNO. Minta maaf Yang Berhormat, PAS lahir daripada perut UMNO. PAS anak kita. Daripada anak kita ini lahir pula parti Amanah. Amanah itu juga cucu kita. Lahir lagi satu, PKR. Lahir lagi satu, PBBM. PBBM pula lahir lagi, Pejuang. Pejuang tu ada cicit pula kita lagi, Gabungan Tanah Air. Muda, Warisan, semua dibina oleh pemimpin UMNO yang kecewa. Ni yang gugur lepas pilihan raya ni pun saya tak tahu kot ada lagi yang nak tubuh parti baru. Ada orang tu kat sini? Tak ada. Orang ini tak pernah jadi wakil rakyat. Orang ini berjuang daripada dulu. Tak pernah pun melompat atau sedikit pun berubah arah. Macam mana kita nak wujudkan balik penyatuan Melayu? Pilihan parti-parti mi segera ini perlu kita tamatkan. Jangan marah orang Cina yang nampak lebih bersemangat dan berpasukan. Salahnya kerana di kalangan kita melahirkan begitu banyak perpecahan di kalangan orang Melayu. Sebab itu di Paguh, berbanding dengan semua kursi yang dipertandingkan, kemenangan menjadi niat, tetapi menutup peluang berpecahnya orang Melayu boleh kita mulakan di P143 Paguh ini. Kita bukan marah dengan Tan Sri Muhyiddin. Kita pun tahu kehebatan dia. Tetapi hebat-hebat dia sebab ada pasukan yang membela dia, yang membantu dia ketika dia dalam Barisan Nasional. Hari ini dia boleh tuduh, tidak menolak kemungkinan Zahid Hamidi akan bekerjasama dengan anak Ibrahim dan DAP. Dia nak takutkan siapa ni? Dia dah bekerjasama dengan anak Ibrahim dan DAP. Dia dah bersama dengan orang ini yang menghancurkan negara kita semua. Jangan lari cuci tangan baru nak menyesal. Kita dah beritahu. Tapi punca kita kalah adalah kerana dia beralih sokongan. Tuan-tuan buka YouTube, saya sebut, saya akan pertahankan Tan Sri Muhyiddin dalam majlis tertinggi supaya jangan dipecat. Saya takkan tarik kenyataan saya. Waktu itu nak dipecat, saya tak setuju. Kenapa bila dipecat saya senyap? Sebab dia melanggar hukum berpersatuan. It's not about the content. Konten yang dia bangkitkan 1MDB baik,
Apa juga isu baik saya tak pernah persoalkan. Tetapi it's about the conduct. Cara. Tiap-tiap hari duduk sebelah Perdana Menteri, tiap-tiap hari mesyuarat duduk sebelah Presiden, tak pernah sekali dibangkitkan soal tersebut, tiba-tiba ceramah depan semua orang. Apa salah kita ambil tindakan dalaman? Bila kita dedahkan parti kita di halayak yang rugi, parti kita, tindakan itu salah. Tindakan itu perlu dihukum. Tindakan itu yang menyebabkan saya tidak mempertahankan beliau ketika dipecat. Tapi tanya dengan Haji Mael, paguh tak pernah ditinggalkan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib beritahu ke Haji Mael, give me your wish list. Rupanya bila Tan Sri Muhyiddin tak ada, lebih banyak faedah kepada paguh yang diberikan melalui Datuk Najib kepada Datuk Mael. Masih nak cerita pasal dia paguh ni dibangunkan? Tidak. Saya pula datang sini takkan bawa apa-apa pembangunan tuan-tuan. Sebab saya datang sini bukan nak ambil alih paguh. Tuan-tuan dah ada barisan jawatan kuasa yang hebat. Tuan-tuan dah ada perancangan. Saya dalam gelap, tutup mata di muar pun boleh helak tiang. Paguh ni terang benderang pun saya boleh masuk longkang. Bukan saya tahu jalan-jalan kat paguh. Pasar malam pukul berapa, hari apa, dekat muar saya tahu. Kat sini pasar malam kat mana pun saya tak tahu. Saya pernah datang paguh banyak kali. Saya tak boleh kata saya hebat untuk memenangkan paguh tanpa kerjasama daripada tuan-tuan. Kenapa saya jumpa tuan-tuan malam ni? Sebab sikit-sikit ada juga harapan tak jadi ke paguh ni. Bukan cerita bergegar-gegar tapi tak nak. Sebab sikit-sikit saya rasa sedih. Malam tadi jumpa wanita muar pun saya kata menangis, nanti orang kata saya ni kememeh pula. Tapi bila tengok muka wanita muar semalam lambai saya jalan, saya cukup tersentuh lah. Saya beritahu diri saya jangan jumpa dah orang-orang muar ni. Tidak tak jadi pergi perang ni. Tuan-tuan, dalam perjuangan hati kena letak tepi. Kalau cerita pasal rindu, sedih, marah, tak ada askar pergi perang. Tuan-tuan ingat askar ni tak ada perasaan ke? Bila pergi perang belum tentu balik. Tapi sebab demi perjuangan, hati perasaan letak tepi, baru kemenangan dapat kita capai. Saya akan bersama tuan-tuan selagi tuan-tuan bersama untuk kita capai kemenangan yang sedikit lagi yang telah tuan-tuan buat. Bukan saya buat. Atas kertas tuan-tuan dah buat habis boleh. Ini orang simpan dalam diri. Dia tak beritahu tuan-tuan, dia dah tak nak bertanding. Bukan dia tak nak bertanding sebab dia takut. Dia sebab nak menang lebih banyak daripada nak bertanding. Walaupun ramai jugalah yang berebut bertanding ni sampai tutup, tak dapat bertanding, tutup bilik gerakan pun ada. Dia pada saya, di paguh kalau salah betulkanlah. Kalau adalah calon yang patut kita letak, tak lain tak bukan ketua bahagian tuan-tuan. Kalau tak dapat semua sokongan pun, dialah yang paling layak kalau nak menang pun. Tapi dia dah cuba sedaya upaya. Dia bisik dekat perhubungan, kepimpinan semua. Bukan dia takut, bukan dia tak nak. Dia nak menang. Jadi dia serahkan kepada pucuk pimpinan untuk putus. Kenapa tak heboh dekat paguh? Sebab takut juga kalau ketua bahagian awal-awal begitu tak nak bertanding, yang pasang badan ramai. Yang lobi hantar senarai lain kepada presiden banyak. Dia tunggu last minute. Sebab tu saya kata dia ni memang menyumbang masalah besar kat saya ni. Sebab apa? Sebab dia tak cakap itulah orang tak nak orang luar masuk. Saya tak jumpa tuan-tuan sebab hari ni baru dapat watikah. Rumah nak duduk kat paguh tak ada. Jentera muar saya pesan jangan ikut. Saya akan datang sini macam pengantin. Tahu pengantin Cakap jangan banyak. Malam ni cakap banyak sikit sebab belum lagi pencalonan. Sebab dalam kempen nanti saya akan pergi sebanyak mungkin tempat. Kenal sebanyak mungkin tempat dan orangnya. Dan saya akan cerita tentang apa? Nama saya Razali bin Ibrahim. Anak kedua daripada 7 adik-beradik, dilahirkan di kampung Seri Menanti, Muar Johor. Paguh pun ada juga kan? Seri Meranti pun ada, Seri Menanti pun ada. Jadi kalau sebut tu orang ingat saya pun macam orang paguh. Sekolah di Kebun Teh, Johor Bahru. Sekolah Kebangsaan Angkatan Tentera.
Lepas tu melanjutkan sambung di sekolah TLDM Lumut Perak, anak Navy. Lepas tu masuk MRSM Terendak. Bapa pindah gandah, kita masuk sekolah tentera belaka semua. Lepas tu melanjutkan pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam jurusan undang-undang. Di universiti saya pernah menjadi yang dipertua perwakilan pelajar, 2 penggal berturut-turut. Sama dengan ketua bahagian tuan-tuan juga, dia junior saya. Lepas tu jadi peguam, duduk dalam syarikat. Lepas tu 2004, saya antara calon orang muda yang diketengahkan oleh Barisan Nasional sejak tahun 2004. Sebab apa kita tak boleh bagi orang muda bertanding? Saya pernah dapat peluang tu, sebab itu saya tak ada masalah kalau orang muda bertanding. Saya cemburu dengan ketua UMNO bahagian saya, Allahyarham, baru meninggal. Sebab sebaik-baik pemimpin boleh melahirkan seorang pemimpin yang lebih baik dari dia. Kalau saya hebat, saya gagal kalau saya tak boleh lahirkan pengganti saya lebih baik daripada saya. Itu pemimpin yang baik. Masalah kita ni ada pemimpin tak nak berhenti. Itu tak betul. Dia ingat dia baiklah. Ini benda betul. Kalau nak jadi pemimpin yang baik, dia mesti tinggalkan pengganti yang baik. Baru tamadun tak runtuh. Banyak tamadun runtuh sebab pelapis tak ada. Sebab itu saya seboleh-boleh, kalau lagi ramai lagi bagus. Isteri 1, anak 2. Dulu masa saya bertanding 2004, saya memang tak ceramah. Saya asyik cerita tu je. Yang ikut saya tu sampai dah hafal dah ayat yang saya nak guna. Dan satu tempat tu saya beritahu, anak 2, isteri 1, anak 2 belum kahwin lagi. Saya kata. Jadi orang pun pelik, ni apa benda maksudnya? Yalah, saya kata belum kahwin lagi, dah kahwin tapi belum kahwin lagi. Dah dia ingat saya ada anak tanpa berkahwin. Kena tegur lah waktu tu. Di Pagoh saya akan buat macam tu. Pengalaman pekerjaan, saya akan cetak saya punya biodata untuk tuan-tuan bawa bagi kat. Sebab apa? Saya antara salah seorang daripada calon baru yang 70% yang dikemukakan, diketengahkan oleh Barisan Nasional. Saya lama hebat, dah ada pengalaman. Tu kat Muar. Kat Pagoh ni saya calon baru. Yang hebat, yang berpengalaman, yang tahu tentang Pagoh. Bukan calon P143 Pagoh, tapi tuan-tuan sebagai jentera di akar umbi yang menjadi kekuatan Barisan Nasional. Sebab itu tuan-tuan, saya tak ada masalah dengan Haji Mail simpan rahsia dekat 3 bulan ni. Dengarlah juga cerita. Ada wanita pergi hantar dekat adik saya, beritahu tak nak, saya diam aja. Sebab cerita ini hanya akan berlaku jika Watikah benar-benar mengesahkan saya bertanding di Pagoh. Dan masalah kita ini tak sama dengan tempat lain. Saya tahu ini dirakam, kita masih sedang mengusahakan banyak tempat yang mungkin tak boleh bergerak pun 5 bulan ni sebab masih tengah bergaduh. Yang tak boleh pun untuk buka bilik gerakan kerana masih tengah bertelagah, calon yang nak tak dapat. Kita di Pagoh insya-Allah dengan kepimpinan yang ada, dengan semangat tuan-tuan, masalah kita insya-Allah selesai 5 bulan nanti. Jangan lengahkan kerja. Jangan kita fikir nak itu, nak ini. Tuan-tuan, itu sementara. Dulu letak calon pun nak itu ini, lepas naik pun menyesal bukan main ramai. Bukan kita. Keseluruhan pengundi kena tipu 2018. Ada yang tanya saya, Tok, kenapa pergi Pagoh? Kita semua nak undi you balik ni. Kalau ayat biasa, datang lambat. Tak, nak beritahu saya ada misi. Perasaan saya terpaksa saya tolak ke tepi, sebab kalau saya masih berbolak balik, nescaya dia akan mengganggu tugasan kita untuk memenangkan Parlimen Pagoh ini. Disebut banyak kali, saya penasihat Presiden. Saya tak pernah cerita ke orang pun. Saya bukan penasihat. Presiden banyak masalah. Presiden akan berbincang dengan orang yang dia rasa dia boleh ajak berunding. Dapat penasihat ke laut, ke lautlah kita semua. Nasib baik, terbuka pemikiran dia nak pelawa saya. Tanya Presiden. Dan saya akan cakap benda walaupun pahit. Dan saya berani nyatakan Presiden tak pernah sekali terasa bila saya cakap walaupun benda itu pahit. Sebab dia tahu Razali bila cakap, dia tak ada niat lain. Tuan-tuan, saya nak beritahu, saya hanya memasang niat untuk bertanding selepas Parlimen dibubarkan. Saya beritahu dekat keluarga saya, cukuplah 3 penggal. Duduk, lepas tu pernah bercuti pula dekat 5 tahun, seronok tuan-tuan.
Seronok. Apa lagi yang kita nak? Sebab saya tak ada pasang niat nak bertanding lah. Saya boleh cakap perkara yang boleh memberi manfaat kepada semua. Kalau tidak, saya terpaksa timbang ni salah cakap ni tak jadi calon saya. Tak, saya beritahu Presiden, soal calon tak pernah saya fikirkan. Tak bertanding pun saya tak ada masalah. Saya dah dapat peluang tersebut. Malahan tuan-tuan yang belum pernah jadi calon, tanyalah Wabi Datuk Samad, tanya dengan Datuk Ahmed, Adam Ahmed. Saya pertama sekali lepas kalah, bukan seronok kalah. Rupanya memang ada beban atas pemimpin ni. Dibebankan satu amanah ni ada. Saya punya lega lah lepas kalah tu tak terbeban ni. Tuhan saja yang tahu. Rupanya masa kita jadi pemimpin ni memang berat bau kita ni. Itu yang lepas tak jadi calon rambut saya tubuh panjang tu cepat betul. Panjang, gunting panjang. Betul punya ringan. Tapi bila saya menyatakan hasrat untuk kembali bertanding ini, saya duduk dengan keluarga saya dekat 1 bulan. Berbolak-balik. Ia tidak nak tahu betul-betul kenapa kita nak bertanding ni. Kerana bertanding ni bukan pergi tempat yang menyeronokkan. Tambah pula bila dengar cerita Ketua Bahagian Tuan-Tuan Mael sebut tadi jabatan lah apa semua ni kan. Kalau orang ikut betul, lari tak cukup tanah. Tapi saya tak ada masalah, lari balik more dekat je. Dan Paguh ni, saya tak ada masalah untuk bantu. Setiap kali tindakan daerah bila bermesyuarat, daripada saya duduk 2004, cerita Paguh ni semua pun dibincangkan dalam mesyuarat yang sama. Cuma saya tak pernah sampai macam jaga Paguh. Saya tahu, dan bila kita fight tentang muzium polis Paguh dan sebagainya, semua kita tahu. Sebab kita satu daerah. Sebab itu peringkat awal saya pernah ditawarkan untuk bertanding sempang renggam, saya tak nak. Saya tak ada alasan pergi sempang renggam. Orang Muar nanti marah saya. Saya pergi Paguh, orang Muar memberi restu. Sebab misi itu tadi difahami. Saya bukan tinggalkan mereka, tapi saya nak jaga dan berkorban untuk parti kita kepada masa depan yang lebih cemerlang. Malah, kalau tadi dia sebut tak ada orang nak Paguh, dalam perjuangan saya bangga saya dipilih sebagai orang yang memenuhi tugas tersebut. Saya bangga. Kalau dalam perang, yang bawa pengebom beri mati kapal terbang ni, kalau macam cerita-cerita Pearl Harbor ni kan, dia bawa sebab nak tenggelamkan sebuah kapal besar, dia jatuhkan kapal terbang kan, kamikaze tu kan. Saya lebih kurang macam itulah. Lebih kurang tak sama. Sebab apa yang saya nak buat, saya akan jatuhkan kapal terbang, dekat nak jatuh, saya eject kursi saya keluar. Supaya dia tenggelam, saya hidup. Itu yang kita nak buat. Yang ini kita buat sama-sama. Tuan-tuan tak bantu, saya memang terjun sekali dengan kapal terbang dengan kapal-kapal tu sekali. Walaupun tak ada masalah, sebab tugas kita nak pastikan UMNO terus hidup. Tetapi yang lebih molek endingnya, dalam orang semua bersedih, rupanya Razali tekan, eject kursi, keluar. Hidup Razali di Paguh dan akhirnya kita dapat kemenangan yang kita harapkan. Jadi tuan-tuan, kita ada banyak kerja. Saya akan lebih berbincang dengan pihak kepimpinan bahagian tuan-tuan. Awal-awal saya nak minta maaf. Orang kita manusia ni saya pegang banyak prinsip. Sebaik-baik manusia jadilah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Saya tak nak susahkan Presiden dengan tak mau pergi Paguh, fikir tentang saya kat Muar, tak payah. Tugas kita nak memudahkan orang dan tugas kita sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kalau dah tak boleh tolong, janganlah menyusahkan. Saya pegang yang itu. Jadi kita pun sama. Dalam kita buat kerja ini, bukan kita yang lebih mustahak. Apa hasil yang kita nak beri kepada orang ramai ini atas perjuangan kita yang boleh kita banggakan. Bukan untuk orang berbangga dengan kita. Yang kita sendiri rasa seronok. Dan selebihnya kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak ada benda yang dalam pengetahuan manusia. Kita semua ini ada kelebihan, kita ganding, insya-Allah kelebihan itu menjadikan kita sebuah pasukan yang kuat. Dan dalam tempoh berbaki whistle nak dibunyikan ni, selesaikan semua masalah. Apa juga perkara, kalau tadi dia sebut pasal biskut, hari ni sebut biskut Oreo, mana ada krim dalam tu. Kan dulu biskut mayat tak senonoh betul lah.
Biskut mayat, hari ni Oreo ada krim, makna sedap sikit lah. Saya pun bawa lah untuk dicicah. Macam itu kan. Nanti kita bincang yang itu. Yang suruh saya bertanya sini takkan biar saya kontang gitu ya tak? Misi bukan main besar, datang bagi biskut Oreo tak ada cicah, tak sedap. Itu bukan soal. Tapi saya akan pastikan buang semua perkara yang boleh melengahkan kita ini. Soal itu bebankan kepada ketua bahagian dan saya dan seluruh kepimpinan. Apa sahaja yang diperlukan untuk kita menang mencapai misi tadi bukan menjadi batu penghalang untuk kita jayakan. Jangan tunggu lepas ni nak bantu kita. Tu bantu kita hari ini. Ini rakam ni saya nak hantar dekat bos-bos ni. Menteri Besar, Fungsi Perhubungan, Presiden, Perdana Menteri, ramai tu. Janganlah suruh kita terkontang-kanting sendiri tak. Lawan bukan orang kecil, dia cakap. Alang-alang tu bantu kita. InsyaAllah tuan-tuan buat yang itu. Jangan ada masalah, selebih kita jaga. Daripada hari pertama boleh berkempen sampailah hingga hari buang undi. Kalau boleh, bukan arahan. Ini macam terperasan ketua bahagian dekat Muar pula. Kalau boleh, benda yang remeh-temeh ini tolak tepi. Sebab apa? 12-14 hari kita buat silap, 5 tahun kita tanggung. Jangan lupa saat kita dihina. Saya tak tahu tuan-tuan, saya rasa macam dilayan sebagai penjenayah. Tak boleh hidup. Orang tak nak kawan dengan saya. Jangan kata syarikat berniaga. Pegawai kerajaan yang tiap-tiap hari kita jumpa tu dah tak boleh jumpa kita dah. Sebulan tak boleh masuk pejabat nak bawa keluar barang. Bila tak perasan nak kalah. Sebulan. Bila masuk diiringi oleh security guard macam kita ni orang salah. Saya tak nak benda tu berulang. Kedua, lengahnya pembangunan negara kita ini cukup-cukuplah. Jangan sekali marah pengundi. Jangan sekali kutuk padan menggengau. Kita jumpa balik. Cerita balik. Kerja kita yang tertangguh itu kita halalkan. Tengok ke depan. Sejarah panjang kejayaan tinggalkan. Tengok ke depan. Malam tadi pelbagai usaha inisiatif 5 ikhtiar Barisan Nasional Johor mesti kita jayakan. Dan untuk kita jayakan dengan segera dan cepat di atas kelengahan yang berlaku adalah dengan menang besar. Dan kalau tidak negeri lain, Johor mesti menyumbang kerusi kemenangan paling besar dalam pilihan raya ini. Dan Pagoh mesti menjadi salah satu daripada kerusi tersebut. Dan tuan-tuan, saya percaya kalau kita tanamkan sikap kerjasama ini, tak ada benda yang tak boleh kita hadapi. Jadi kepada tuan-tuan saya ucapkan terima kasih. Halangan kerisauan saya pertama malam ini akhirnya terubat dan terjawab. Berdebar, ikut tak ada orang. Masuk-masuk kena bu masalah kita. Tapi alhamdulillah daripada awal masuk tadi Tuhan saja yang tahu perasaan saya. Hari ini terserah. Kita di Pagoh tak ada masalah untuk bekerja dan menang. Kepada Allah saya doakan untuk tuan-tuan terus diberikan kesihatan yang baik, kewarasan akal fikiran yang sempurna dan berada dalam berkat nikmat dan berkat rahmat ilahi. Buatlah kerja dengan jujur, buatlah kerja dengan amanah, buatlah kerja dengan ikhlas. InsyaAllah berkat dan rahmat itu akan dilimpahkan kepada kita semua. Sekian, saya minta maaf awal kalau lepas ni saya ada buat salah. Minta maaf awal kalau buat salah. Orang kita ni ada dah buat salah pun tak mengaku. Itu memang tak senonoh orang tu. Ada orang dia tak buat salah tapi dia mengaku minta maaf. Saya nak buat lebih sikit. Saya belum buat salah. Saya nak minta maaf kat tuan-tuan kerana saya nak menang. Pagoh mesti menang. Maafkan saya kalau saya ada buat salah dalam gerak kerja nanti. Tapi niat saya itu bukan nak mengenai siapa. Saya nak menang. Jadi kepada Allah kita berserah, kita usaha. Lepas itu kita bertawakal, lepas itu kita redha. Dan sebelum sampai tahap itu, jangan berhenti berusaha. Terima kasih, ampun maaf dari saya. Terima kasih khusus kepada Ketua UMNO Bahagian, Timbalan, Naib, Ketua Wanita, Ketua Pemuda, Ketua Puteri. Kalau sebelum ini banyak sangat cerita-cerita yang kita dengar yang memeningkan kepala, yang darah tinggi, darah naik, saya minta maaf. Kita akan apa dia panggil, kita akan biar berbaloi tekanan itu dengan memberi sebuah kemenangan yang manis. Buat
UMNO keseluruhannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.